Okay, sekejap. Dia recording tak start lagi sebab kita tu tunggu kawan. Okay. Okay. Jadi kita hari ni yang kita nak nampak adalah pertama kamulah sebagai murid dapat menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Lepas tu kamu akan dapat untuk membunda nombor mengikut nilai tempat yang diberilah. Okay, benda ni kamu dah belajar dah tahun 1, tahun 2, bunda, cerakin semua ni, nak tahu nilai tempat, nilai digit, tapi ini sebagai tambahan balik sebab dia akan melibatkan nilai tempat yang barulah, nombor yang lebih banyak. Okay. Okay, ada dua jenis cerakin nombor. Okay, ada dua jenis cerakin nombor. Okay. Cerakin nombor mengikut apa, dan satu lagi cerakin nombor ikut apa. Cuba jawab dekat kawasan chat tu, cikgu nak tengok. Dekat chat, cikgu nak tengok sikit, kita nak cerakin nombor ni ikut apa? Tengok sikit jawapan. Tadi kamu sibuk, seronok main dekat chat tu. Kali ni cikgu nak kamu tulis jawapan dekat kawasan chat tu. Dah ada dua jenis cerakin nombor. Kita nak cerakin nombor ikut apa, ikut apa? Okey, Amni, nilai tempat. Okey, satu. Lagi? Kita nak cerakin nombor ikut apa satu lagi? Okey. Nakiah jawab nilai tempat. Amni jawab nilai tempat dengan nilai digit. Lagi yang lain? Yang tadi yang mana seronok main chat tadi tu? Dah senyap dah. Tadi pandai sangat main chat. Sekarang cikgu nak jawapan kamu. Tulis dekat chat tu. Okey, nilai digit, nilai tempat. Lagi? Siapa lagi nak bagi jawapan? Tempat apa Amirul Azmi? Tempat. Okey, nilai digit, nilai tempat. Okey. Okey, tengok balik dekat skrin kamu. Okey, ramai dah bagi jawapan. Okey, tengok balik dekat skrin kamu. Jadi nak cerakin nombor ni dia ada dua. Okey. Satu, kita nak cerakin mengikut nilai tempat. Okey, jadi kita kenal dulu. Kena kenal dulu nilai tempat. Satu lagi, kita nak cerakin nombor mengikut nilai digit. Okey, betul lah jawapan yang kamu bagi tu. Okey, nilai tempat dan juga nilai digit. Okey. Cuma sekarang ni yang menjadi masalah adalah kebanyakan dari kamu tertukar. Okey, apa itu nilai tempat dan apa itu cerakin mengikut nilai digit. Okey. Kita ingat salah satu je. Okey, sebab kedua-dua benda ni dia berbeza. Okey, dah stop dekat chat, fokus dekat kamu punya skrin tu. Okey. Bila sebut nilai tempat, perkataan tempat tu perkataan tempat tu kamu kena ingat. Bila tempat kebanyakannya ditulis dalam perkataan. Okey, nilai tempat. Ingat tempat je, cikgu bulatkan tempat tu. Tempat tu kebiasaannya orang akan tulis dalam perkataan. Contoh, tempat Putrajaya, Kajang, Bangi, Pahang, Kelantan, semua tu. Semua tu ditulis dalam nilai tempat, dalam perkataan. Okey? Jadi ingat sahaja tempat. Bila tempat dia mesti dalam perkataan. Okey? Bila dalam perkataan bermaksud nilai tempat tu mesti ditulis sebeginilah. Puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Semuanya mesti ditulis dalam perkataan menggunakan huruf. Okey, tapi untuk kamu dia akan sampai ribu saja. Tapi ini cikgu beritahu nilai tempat untuk semualah. Okey, semua tu ditulis dalam perkataan. Jadi bila ingat tempat dia mesti orang tulis dalam bentuk perkataan. Pahang, Terengganu, Selangor, Kelantan, tak ada orang eja. Kamu duduk dekat mana? Putrajaya. Cuba eja Putrajaya 786345. Tak ada kan? Orang akan eja Putrajaya Putrajaya. Okey? Jadi ingat, bila sebut tempat mesti benda tu dalam perkataan. Bila dalam perkataan mestilah dieja dengan huruf sa, puluh, ratus, ribu menggunakan huruf. Okey, bila dah ingat tempat ni dalam huruf, teruslah kita boleh ingat bahawa digit ni dia mestilah ditulis dalam bentuk angka. Bila tempat tu kita dah ingat, nilai tempat perkataan. Bila digit dia adalah selain dari perkataan iaitu ditulis dalam angka. 1 sifar.
Kalau 200, 2 sifar-sifar. Kalau 4,000, 4 sifar-sifar-sifar. Kalau 60,000, 6 sifar, sifar-sifar-sifar. Mesti ditulis dalam nombor. Dalam angka. Kalau tempat tadi, nilai tempat dalam perkataan. Okey? A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu nama dia perkataan. Gunakan huruf. Kalau angka, sifar 1, 2, 3 sampai 9. Itu adalah angka. Itu nak membezakan. Okey, apa yang cikgu tunjuk kat depan ni adalah nak membezakan. Muka surat bapa. Tak, tengok je dalam slide ni. Kalau cikgu cakap tengok kat muka surat. Sekarang ni dalam slide ni cikgu tunjuk dah untuk kamu. Tak perlu nak fokus dekat buku lagi. Fokus dekat slide yang ada depan kamu. Okey, jadi ini nak membezakan supaya kamu tak tertukar antara nilai tempat dan nilai digit. Okey, jangan nilai tempat kamu tulis dalam digit. Jangan nilai digit kamu tulis dalam bentuk perkataan. Okey, yang mana terbaring, duduk apa semua tu cuba duduk elok-elok. Nak belajar tolong duduk elok-elok, tolong duduk dengan sopan. Jangan ingat cikgu tak boleh nampak kamu tengah baring, kamu tengah berjalan. Tolong duduk elok-elok, duduk dengan sopan. Kalau cikgu nampak ada yang terbaring macam nak tengok, tak nak tengok, cikgu removekan aja dari kelas ni. Okey. Ini adalah cara macam mana kita nak cerahkankan nombor. Okey. Tak perlu refer dalam buku pun. Tengok dekat skrin ni pun, ini yang dari buku cikgu dah keluarkan. Okey. Ini kamu dah belajar minggu lepas. Okey, ini dipanggil sebagai dekat-dekat. Kita dah belajar minggu lepas. Okey, setiap dekat-dekat ni dia ada nilai tempat dia. Okey, paling belakang ni sar, puluh, ratus dan ribu. Okey. Sekarang ni kita nak bezakan nilai tempat dan nilai digit seperti mana yang cikgu beritahu tadilah. Bila nilai tempat, kita mesti tulis dia dalam perkataan menggunakan huruf. Okey. Nilai digit kita mesti tulis dia dalam angka. Contoh dia sekarang, okey. 7. Okey, nilai 7 ni, digit 7 ni nilai tempat dia adalah sar. Ditulis dalam perkataan SA. Bila ditulis dalam digit, dia mesti 7 sahaja. Okey? Yang mana nampak muka cikgu tu kamu rejoin balik. Orang lain boleh nampak skrin ni. Cikgu dah buka dua-dua. Okey? Maksudnya bukan masalah dari cikgu tunjuk. Orang lain boleh nampak kan? Arif boleh nampak tak? Dekat-dekat. Orang lain semua boleh nampak sebab cikgu dah on dua-dua komputer ni. Okey. Kalau tak nampak, kamu keluar balik, kamu join balik kelas. Mungkin masalah dekat kamu punya peranti. Okey, jadi seterusnya 4. 4 nilai tempat dia adalah puluh. Dieja dalam perkataan P-U-L-U-H. Dan nilai digit dia dalam angka 40. Bermaksud 4 dan juga sifar. Okey, 40 tapi bila dalam nilai digit dia adalah 4 dan juga sifar. Sama juga dengan ratus dan ribu. Bila nilai tempat, okay, bila nilai tempat dia ditulis dalam perkataan. Bila nilai digit, kita sebut dia 200. Mesti 2 sifar. Bila nilai digit, dia tak boleh ada 2, 8, 7 ke tak boleh. Dia mesti nombor dia tu apa dan dia mesti tambah sifar di belakang. Kalau puluh ada 1 sifar. Kalau ratus ada 2 sifar. Kalau ribu ada 3 sifar. Okey? Okey. Ini kita nak kenal dulu apa tu nilai tempat, apa itu nilai digit. Okey? Seterusnya barulah kita nak cerakin. Okey, cerakin. Bila sebut cerakin ni, dia ada bermacam-macam perkataan lain selain cerakin. Okey, ni. Kalau kita kali pertama dengar cerakin, siapa yang tak mute, cikgu tegur 3 kali nama, kamu tak buat benda yang sama, cikgu akan remove dari kelas ni. Cikgu dah beritahu dah sebelum ni. Okay, pastikan kamu punya mic tu mute. Kalau 3 kali cikgu sebut nama kamu, kamu masih buat benda yang sama, cikgu remove kamu dari kelas. Okay, bila sebut cerakin, dia ada beberapa perkataan lain lah selain cerakin. Seperti pisah, cerai atau kita nak cerai pisahkan nombor tu. Okey, mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Sebab tu kita kena tahu dulu apa tu nilai tempat, apa tu nilai digit. Barulah kita boleh cerakin. Okey. Kita nak cerakinkan nombor 1247 mengikut nilai tempat. Jadi nak cerakin dia ada beberapa benda yang kita kena ingat. Yang pertama, okey,
Bila disebut ceraki nilai tempat, okey, yang cikgu garis ni, ceraki nilai tempat. Okey. 1 kita tulis dia dalam angka sebab dia adalah nombor yang atas ni. Kita ambil je 1 ni. Sebab kita nak beritahu 1 ni nilai tempat dia apa? Ini yang kita kena tulis dalam perkataan. Ribu, R-I-B-U. Okey, 1 ni sebab nombor dia memang dah 1. Kita nak beritahu 1 tu apa? Ribu kita tulis dalam perkataan. Lepas tu mesti disambung dengan nilai tempat seterusnya dengan lambang tambah. Bukan tolak, bukan koma, bukan bahagi, bukan darab. Tambah. Okey? Dengar betul-betul, bagi perhatian betul-betul. Kalau kamu dengar perhatian betul-betul, bagi perhatian betul-betul, kamu memang boleh faham benda ni. Okey, selepas tu barulah kita tulis 2. 2 ni kita tulis dalam nombor sebab dia sama dengan nombor yang atas ni. Kita ambil dia. Kita nak beritahu 2 ni nilai tempat dia adalah ratus. Ratus tu mesti ditulis dalam perkataan sebab dia nak kita cerakin nilai tempat. Ingat kan tadi mula-mula cikgu cakap tempat. Bila tempat mesti dalam perkataan. Okey, sambung dia dengan tambah. Tambah 4 nombor yang di atas. Nilai tempatnya puluh, ejaan P-U-L-U-H. Sambung lagi dengan tambah, barulah nombor seterusnya 7 dan akhir sekali adalah sa, ditulis dalam perkataan SA. Ini kita nak cerakin mengikut nilai tempat. Okey, kalau nilai digit, bila disebut nilai digit, kalau tempat tadi dalam perkataan bermaksud digit ni mesti ditulis dalam bentuk angka. Okey, 1247 sama dengan 1000. Dia sama je. 1000. 1000 cuma yang bezanya adalah 1000 semua ni dalam bentuk angka. 1 sifar sifar sifar. Semua ni adalah bentuk angka. Digabungkan dengan tambah. Okey, tambah. Bukan tolak, bukan darab, bukan bahagi. Dia sama je. Nilai tempat, nilai digit mesti dalam tambah. Ada yang main-main dekat chat ke? Yang main dekat chat ni pun sama. Kalau cikgu sebut nama 3 kali, kalau tiba-tiba kamu kena remove, maksud dia kamu tahu kamu dapat kesilapan. Okey, sambung balik. Okey, nilai digit 200. 2 sifar-sifar. Semuanya mesti ditulis dalam angka. Okey, semuanya mesti ditulis dalam angka. Tambah 40 tambah 7. Okey, 7 sa ni dia tak perlu tulis lah. Sa lagi sebab 7 dia tak ada sifar di belakang. Nombor 7 saja. Tapi bila nilai tempat kita mesti tulis perkataan sa di belakang. Okey. Fokus je dekat kamu punya skrin. Okey, tengok je dekat kamu punya skrin. Kamu tengok skrin kamu, benda yang sama je ada dalam buku teks. Okey. Ini yang mana cikgu ambil dalam buku teks juga ni, dia sama je. Okey, bermaksud bila kita cerakin ikut nilai tempat, tengok dekat sini. Dia adalah ditulis dalam perkataan. Mesti ada yang tanya, kenapa 1 ni tak tulis dalam perkataan? 1 ni macam cikgu cakap tadi, tak perlu ditulis dalam perkataan sebab ini adalah nombor yang diberi. Digit yang ada dalam nombor tu. Jadi kita nak beritahu 1 ni nilai tempat dia 1000. Tambah tambah 2 nilai tempat dia 100. Tambah 4 nilai tempat dia 10. Tambah 7 nilai tempat dia sa. Tapi bila dalam nilai digit, kita tak perlu tulis dah 1000. Kita gunakan angka sahaja. 1 sifar 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 1000. Tambah 2 sifar sifar 200. Tambah 4 sifar 40. Tambah 7. Jadi bila cerakin ikut nilai tempat, perkataan. Bila cerakin ikut nilai digit, mesti dalam bentuk angka. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ini pun sama. Cikgu ambil crop dari kamu punya buku teks je. Sebab tu cikgu cakap fokus saja dekat kamu punya skrin. Okey. Sekarang ni, sama juga. Dalam abakus dia ada nilai tempat. Dan nombor yang diberi adalah 6035. Dia berbeza sikit dengan contoh yang tadi sebab nombor ni sekarang dia ada nombor sifar di tengah. Jadi dia jadi macam mana? Okey.
Kita bawa dia dalam bentuk jadual dulu, nilai tempat dan nilai digit. Okey. Nilai tempat bagi 5 adalah sah, nilai digit dia 5. 3, nilai tempat dia adalah 10, nilai digit dia adalah 30 ataupun 3 dengan sifar. Bila sifar, bila sifar, nilai tempat dia masih lagi ratus tau. Dia tak akan berubah dekat sini. Nilai tempat dia masih lagi RATUS. Tetapi ikut nilai digit dia, kita tak perlu tulis sifar. Sebab walaupun kita tulis sifar, macam cikgu cakap tadi, bila ratus kena tambah 2 sifar kan. Tapi untuk nombor sifar, walaupun kamu tambah 2 sifar, 10 sifar, 100 sifar, nilai dia tetap sifar. Jadi tak perlu tulis sifar dekat sini. Cukup untuk kamu tulis sifar sahaja. Tetapi untuk nilai tempat ni masih perlu ditulis RATUS, 100. Okey. 6, tak ada masalah. 6,000. Jadi dalam nilai digit dia mestilah 6, ada 3 sifar di belakang. 6 sifar. Okey. Jadi bila kita nak cerakin nombor, kita mesti cerakin berpandukan dengan jadual nilai tempat dan nilai digit ni lah. Dan ingat, mesti ada, bila nilai tempat, mesti ada nombor. Okey, nombor 6, kekal 6 dalam nombor 1000. Tambah, walaupun nombor dia dekat sini sifar, kita kena tulis juga. Sebab dia ada nilai tempatnya ratus. Tambah, ingat, biasanya ramai yang salah buat. Ada pergi buat koma, ada pergi buat titik. Tapi yang sebenarnya dia mesti digabungkan untuk cerakin ni dengan menggunakan tambah. Okey, 30 dalam perkataan. Tambah 5 SA. Okey, kalau ikut nilai digit, dia akan jadi macam ni pula. 6,000. Tapi bila sifar ni, kita tak perlu tulis sifar. Cukup kita tulis satu sahaja nombor sifar. Okey. Lepas tu kita tambah dengan 30 sama dan 5 SA. 5 SA bermaksud 5 nombor, 5 sahaja. Ada satu digit nombor sahaja perlu ditulis. Okey. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, sekarang ni nombor dekat sini adalah 1108. Okey, kita nak cerakinkan dia. Sebelum kita cerakinkan dia, paling penting sekali adalah kita tahu dia punya kedudukan nilai tempat dan apa dia punya nilai digit. Okey, 8 SA bermaksud adalah nombor dia 8. Sifar, nilai tempatnya adalah 10. Tapi sebab dia sifar, kita tak perlu tulis sifar lah. Cukup kita tulis sifar sahaja. Okey, 100. 100. Jadi dalam nilai digit 1 sifar. 1,000. Dalam nilai digitnya kita akan buat 1 sifar. Nilai dia sama je. Okey. Yang membezakan dia cumalah nilai tempat ditulis dalam perkataan, nilai digit ditulis dalam angka. Okey, jadi bila nak cerakinkan dia pun, dia akan melibatkan, okey, nilai tempat dalam perkataan ada lambang tambah. Nilai digit dalam angka digabungkan menggunakan lambang tambah. Okey, semua latihan ni nanti ada dalam Google Form kamu. Jangan risau. Kamu jawab je, tengok jawapan dalam Google Form tu betul-betul, nanti kamu akan terus dapat markah macam mana yang kamu buat minggu lepas. Okey. Itu untuk cerakin nombor. Okey, apa yang perlu kamu ingat bila cerakin nombor ni, ini je. Nilai tempat, dia mesti ditulis dalam perkataan. Nilai digit mesti ditulis dalam angka dan bila kita cerakinkan nombor, mesti gabungkan dia dengan tambah. Okey, mesti digabungkan dia dengan tambah. Bukan tolak, bukan koma, bukan titik. Okey. Okey, ini untuk cerakin. Hari ni kita ada 2 je. Cerakin dan bunda. Kedua-dua bunda ni, okey, kamu dah pernah belajar tahun 1, tahun 2. Okey, kamu dah pernah belajar tahun 1, tahun 2. Jadi ini kita nak ingatkan balik. Ada yang mungkin boleh terus ingat, ada yang kena tengok balik. Macam biasa, video ni nanti cikgu akan share balik untuk kamu tengok, untuk kamu fahamkan semula. Okey. Apa tu bunda nombor? Bunda nombor tu kita nak genapkan sesuatu nombor tu. Genapkan sesuatu nombor tu, dia mestilah mengikut nilai tempat yang tertentu.
Okey, nilai tempat yang diberilah. Puluh ke, ratus ke, ribu ke. Okey. Cara nak bunda nombor ini adalah dia punya cara. Cikgu tunjuk, cikgu bagi tahu je dulu cara, lepas ni kita akan tengok macam mana nak buat dia. Yang pertama, kita garis nilai tempat yang diminta. Yang kedua, kita tengok nombor di sebelah kanan nombor yang kita bulat, yang kita garis. Kita bulatkan nombor tu. Lepas tu nombor tu dia terpecah kepada dua. Kalau nombor yang di sebelah kanan tu adalah nombor sifar 1, 2, 3, 4. Nombor yang bergaris tu kita kena tambah sifar. Kalau nombor yang di sebelah kanan tu 5, 6, 7, 8, 9, kita kena tambah 1 pada nombor yang kita garis tadi. Okey, lepas tu semua nombor di sebelah kiri akan kekal sama je dengan nombor yang asal. Nombor yang sebelah kanan semua akan jadi sifar. Ini kamu tak nampak. Tapi tak apa, nanti cikgu tunjuk benda tu bergerak satu, satu, satu. Okey? Ini adalah contoh dalam buku teks kamu. Dia ibaratkan seperti kita panjat satu bukit. Bila nombor tu berada di sebelah sini, Nurul Yumni Zara tolong mute. Okey, bila dia duduk di sebelah sini, okey, bila nombor tu duduk sebelah sini, dia naik bukit, dia adalah paling hampir dengan nombor yang di bawah. Bila nombor yang di sebelah sini, dia adalah lebih hampir dengan nombor yang di sebelah kanan. Okey, bermaksud dia akan pergi ke nombor yang sebelah kanan. Okey, yang ini dia akan pergi bunda kepada nombor yang di sebelah kiri. Sebab tu dia cakap bundakan 1362 kepada puluh terdekat. Jadi 1362 dekat sini. Dia lebih dekat dengan 1360 ke dekat dengan 1370? Dia lebih dekat 1360. Jadi bila kita bunda 1362 dibundakan kepada puluh terdekat menjadi 1360. Okey, ini dari segi gambar rajah lah. Okey. Ini pun sama, dia guna garis nombor, dia akan tengok mana lebih dekat, mana lebih jauh. Ini adalah semua yang ada dalam kamu punya buku teks. Yang cikgu nak tunjuk tadi, ini satu. Ini adalah rumah dia. Dia ada dua rumah, rumah tambah sifar dan rumah tambah satu. Andai kata nombor yang dijumpai itu adalah nombor ini, sifar 1, 2, 3, 4, bermaksud kita kena tambah sifar dekat nombor yang bergaris. Kalau nombor yang kita jumpa di sebelah nombor bergaris tu 5, 6, 7, 8, 9, nombor yang bergaris tu kita kena tambah dengan 1. Macam mana? Apa maksud dia tambah sifar tambah 1 ni cikgu? Kenapa ada rumah pula? Kenapa ada nombor dalam rumah ni? Okey. Contoh dia macam ni. Bundakan 2612 kepada 1000 terdekat. Kita tulislah nombor dia. 2612. Okey. Kita garis. 1000 terdekat. Bila dia cakap dekat sini, 1000. Pertama sekali, garis. Lepas kita garis, kita tengok nombor di sebelah kanan nombor yang kita garis. Bagi perhatian dekat sini. Tengok betul-betul dekat skrin. Tengok betul-betul dekat skrin, kamu dengar cikgu cakap. Kamu akan nampak benda ni bergerak macam mana, okey? Mula-mula tadi, kita nak bunda kepada 1000, jadi kita garis nilai tempat 1000. 2 tu berada di nilai tempat 1000. Tengok nombor di sebelah kanan. Bila tengok nombor di sebelah kanan, bermaksud nombor di belakang dia tu adalah nombor 6. Bila nombor 6, kita bulatkan nombor 6. Okay, kita bulatkan nombor 6. Sebab apa? Kita nak bulatkan nombor 6 ni supaya kita nak tengok kat sini lah tadi. Nombor 6 tu ada dalam rumah yang mana? Rumah dekat A ke rumah B? Rumah B. Jadi 6 tu ada dekat rumah B. Okey. Okey, balik mic. Jawapannya tempat B. Balik mic. Cikgu. Balik mic. Boleh. Okey. Jadi bila dia ada dekat rumah yang tambah 1, kita perlu tambah 1 pada nombor yang bergaris. Okey, tambah 1 dekat nombor yang bergaris. Jangan tambah 1 dekat nombor yang kita bulat. Tambah 1 dekat nombor yang bergaris.
Okey. Jadi 2 tambah 1 dia akan jadi 3. Okey, sini dia akan jadi 3. Semua nombor yang berada di sebelah kanan, 3,000. bila semua nombor yang berada di sebelah kanan ni dia akan bertukar jadi sifar. Okey, kita tambah dekat nombor yang bergaris, sama ada tambah 1 atau tambah sifar. Nombor yang baru di sebelah kanan ni semua dia akan jadi, okey, semua akan jadi sifar. Okey. Kalau ini kita nak bunda 2612 kepada puluh terdekat. Jadi kita gariskan nombor yang berada di nilai tempat puluh. Kita tengok nombor di belakang. Nombor di belakang tu kita bulatkan. Dia adalah nombor 2. Bila nombor 2 dia berada dalam rumah tambah sifar. Bila dia berada dalam rumah tambah sifar. Siapa yang tak mute ni? Jangan sampai cikgu remove kamu dari kelas. Okey, bila dia berada dalam rumah tambah sifar, bermaksud kita kena tambah sifar dekat nombor yang bergaris. Lepas tu kita tulis nombor yang baru. Sebab 1 tambah sifar, dia kekal 1. Nombor di sebelah kanan mestilah jadi sifar semuanya. Nombor yang di sebelah kiri atau nombor yang di depan nombor yang kita tambah tadi tu kekal nombor yang sama. Itu yang dimasukkan dengan cikgu bagi tahu tadi. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita dah nak habis kelas untuk slot 1. Okey, sekarang ni cikgu nak, sebelum cikgu bagi tahu apa tugasan yang perlu kamu buat, sila jawab dekat bahagian chat ni. Ini soalan dia. Sila jawab di bahagian chat, bundakan 2612 kepada ratus terdekat. Cikgu nak tengok jawapan dekat bahagian chat. Jangan sebut nak hi-hi je dekat bahagian chat tu. Apa jawapan dia? Bila kita bundakan 2612, apa jawapan dia? Jawapan kamu dekat chat tu nanti cikgu boleh tengok balik. Siapa yang tak buat jawapan, bermaksud cikgu tak ada markah lah nak bagi. Okay, semua yang jawapan dekat chat tu, dari kamu chat tadi bermain mula-mula tu, semua cikgu boleh tengok balik nanti. Jadi sekarang cikgu nak tulis kamu punya jawapan. Bundakan 2612 kepada ratus terdekat. Apa jawapan dia? Jawab lebih kurang. Betul ke salah? Betul ke salah? Jawapan betul. Jawapan yang diberikan oleh Ifah itu betul lebih kurang. Okey, siapa yang dah bagi tahu jawapan tu tak ada masalah. Tengok betul-betul. Bila 2612 kita bunda kepada ratus terdekat, dia akan jadi apa? Okey, cikgu bagi masa seminit lagi untuk kamu bagi jawapan. Untuk yang tahun 3 Opel tunggu dulu Yang mana dah masuk 3 Opel tunggu dulu. Cikgu habiskan dulu dengan kelas yang pertama ni. Kita sikit lagi cikgu habiskan slot 1. Jadi yang mana dah masuk tu tunggu dulu. Okey, 30 saat lagi untuk kamu bagi jawapan. Untuk yang baru masuk tu 3 Topaz 3 Opel 3 Opel untuk slot kedua. 3 Opel untuk slot kedua tunggu dulu Sekejap lagi kita akan mula balik. Cikgu habiskan dulu dengan 3 Topaz dan juga 3 Pearl ni. Okey, jadi yang mana bagi jawapan dekat chat tu nanti cikgu akan tengok lah. Okey, kalau siapa yang tak bagi jawapan, tak nak bagi respon, itu kamu tak ada markah untuk penilaian penilaian PBD kamu lah. Okey, tengok balik dekat skrin. Okey, ini adalah tugasan yang perlu kamu buat. Okey, sila pergi ke bahagian classwork dalam GC kelas masing-masing lah. Okey, cari latihan minggu 4. Okey, cikgu dah sign dah tu. Kalau masalah dengan link, ikut cara tu. Cikgu dah tulis dalam kamu punya kelas tu. Google Form sahaja. Okey, jadi untuk kelas 3 Pearl dan 3 Topaz. Okey, untuk kelas 3 Pearl dan 3 Topaz, itu sahaja kelas kamu untuk hari ni. Lepas kelas ni kamu boleh teruskan dengan tengok YouTube. Bye. Dan juga jawab kamu punya soalan. Okey, jadi 3 Topaz dengan 3 Pearl boleh left dulu. Terima kasih.
Sama-sama. Okay, bye. Bye. Yang Bye, 3 Diego. Opel baru masuk tunggu dulu. Okay. Bye, Diego. Bye. Yang 3 Opel tunggu kejap Kita bagi kawan-kawan kamu keluar dulu dari sini. Nanti kita akan mula balik.